Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 6 akan membesarkan mengenai tugasan 2 bagi subjek UKPP 3001 Seksyen 4 iaitu pengalaman pembelajaran 2 kelima. Aktiviti yang kami pilih bagi tugasan 2 kami ini ialah Bolaku Belon Meja yang akan berlangsung di Gelanggang Polis 9 dan 10 pada Sabtu 17 Januari 2024 bermula jam 7.30 pagi hingga 12.30 hari. Jadi di sini saya akan memperkenalkan ahli Kumpulan 6 iaitu Nur Muhammad Alaiman, Ahmad Haris, Nawara Afifah, Salih Siri, Fatimah Ain dan juga Rabia Adam. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan bagi bahagian pengenalan. Okey, hasil kajian yang telah kami buat, kami mendapati bahawa pelajar tidak berkembang dengan baik dengan aktiviti kejayaan keluarga untuk membantu mereka dalam kuliah. Jadi, aktiviti yang kami buat ini iaitu Bolaku Belon Meja dapat meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam kehidupan mereka pada masa akan datang. Aktiviti ini juga dapat membantu meningkatkan semangat persikanan dalam diri pelajar juga. Okey, menerangkan ciri-ciri graduan institusi pengajian tinggi termasuk pengetahuan dan kemahiran serta sikap dan kaedah mereka. Secara tidak langsung ia juga memberi pengalaman dan pengetahuan kepada pelajar untuk digunakan pada masa yang sesuai lah. Okey, jadi program ini juga direka bentuk untuk memberikan keseronokan dan keseronokan sebenar yang boleh dirasai oleh pelajar sama ada mereka melibatkan diri secara langsung. Seterusnya kita akan beralih kepada kandungan program. Okay. Penganjuran aktiviti ini adalah bagi memantapkan 4 atribut graduan UTM iaitu thinking skill, teamworking and leadership skill, communication skill dan juga adaptability. Okay. Program ini akan dijalankan mengikut beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pihak penganjur. Yang pertama, satu kumpulan mesti terdiri daripada 8 orang pelajar. Kaedah perlawanan adalah secara kalah mati. Yang ketiga, bagi setiap permainan, 5 orang akan mewakili setiap kumpulan iaitu seorang menjadi penjaga gol dan 4 orang menjadi pemain. Okay, pemain perlu menjaga sedikit belon seorang daripada pihak lawan dan pada masa yang sama mereka perlu bermain futsal juga. Pihak lawan pula akan mencuba untuk memecahkan belon dan pada masa yang sama mereka perlu bermain futsal. Okey, seterusnya ialah tentative program. Program ini bermula seawal 7.30 pagi di mana pendaftaran bermula dan AJK yang terlibat ialah AJK pendaftaran. Seterusnya pada pukul 8 pagi hingga 8.15 pagi, peserta berkumpul di gelanggang bola jaring bagi penerangan mengenai cara permainan Bolaku Belon Meja. Seterusnya, permainan bermula pada jam 15 suku pagi hingga 8.20 pagi, mana pasukan pertama dan pasukan kedua perlu mengikat tali yang mempunyai belon pada kaki yang bukan domain. Seterusnya, perlawanan yang pertama akan berlangsung antara pasukan pertama dan pasukan kedua iaitu selama 10 minit bagi setiap separuh masa. Pada 8.40 pagi hingga 8.45 pagi, AJK kebersihan akan membersihkan gelanggang untuk pasukan yang ketiga dan keempat memulakan permainan yang seterusnya. Dan perlawanan berlangsung bagi lagi 10 minit untuk setiap separuh masa. Okey, permainan diteruskan bagi pasukan 5 dan 6, seterusnya pasukan 7 dan 8. Suku akhir pertama akan bermula sekitar jam 10.15 pagi dan suku akhir kedua dianggarkan bermula pada 10.40 pagi. Kemudian AJK kebersihan akan membersihkan gelanggang terlebih dahulu diikuti dengan separuh akhir pada jam 11.05 pagi dan kemudian perlawanan akhir pada 11.30 pagi. Dan sesi pembahagian hadiah dijangka berlangsung pada 11.45 pagi.
Okey, untuk 6 slide seterusnya adalah merupakan hasil dapatan kajian kami. Okey, seterusnya kita pergi kepada attribute. Yang pertama ialah thinking skill, yang kedua adalah adaptability, yang ketiga adalah communication skill dan yang keempat adalah team working and leadership skill. Okey, kita pergi kepada satu persatu. Yang pertama adalah thinking skill. Okey, apa yang pelajar dapat daripada thinking skill ini? Okey, pelajar dapat berfikir dalam melakukan strategi bagaimana hendak menjaringkan gol dan melindungi belon daripada dipecahkan oleh pihak lawan. Okey, kita pergi kepada adaptability pula. Pelajar dapat menyesuaikan diri dalam permainan baru yang tidak seperti permainan futsal yang sedia ada. Yang kedua pula, pelajar dapat menyesuaikan dan menadaptasikan dengan peraturan yang baru yang diperkenalkan. Okey, untuk communication skill pula, semua ahli pasukan dapat berkomunikasi dan menyuarakan pendapat sesama ahli pasukan. Okey, bagi team working and leadership skill, pelajar dapat membuat taktikal yang berkesan. Pelajar juga menjadi ketua pasukan dan akan bertanggungjawab memberikan arahan kepada semua ahli pasukan. Okey, kita pergi ke poin yang seterusnya iaitu objektif. Okey, apa objektif yang kita dapat daripada permainan ini? Pelajar dapat memupuk keyakinan dan sikap tidak berputus asa dalam diri peserta itu sendiri. Yang kedua, dapat mengeratkan lagi silaturahim di kalangan peserta. Dan yang ketiga, dapat melahirkan nilai-nilai murni dalam diri seperti bekerjasama, komunikasi dengan baik, bertanggungjawab. Dan yang keempat, dapat memberi peluang kepada peserta mempelajari, mengaplikasikan, memperoleh pengalaman serta memperkembangkan kemahiran, pengetahuan dan nilai yang terdapat dalam aktiviti tersebut. Peserta sasaran untuk permainan ini adalah terbuka kepada semua pelajar UTM dan satu kumpulan mempunyai 5 orang pemain, dan dalam 5 orang pemain ini dibolehkan untuk mempunyai campuran jantina, iaitu syaratnya adalah 3 orang lelaki dan 2 orang perempuan. Sistem yang dimainkan dalam permainan ini adalah secara kalah mati dan juga permainan ini hanya terbuka kepada 8 kumpulan terawal sahaja. Kita beralih pula kepada kos program, dan untuk kos program ini bola futsal, pam angin dan juga e-sijil tidak mempunyai kos yang terlibat kerana untuk bola futsal kami dapatkan daripada unit sukan di UTM. Untuk pam angin kami mempunyai simpanan oleh ahli kumpulan dan juga satu lagi kami dapatkan daripada fakulti. Untuk e-sijil, untuk sijil penyertaan kami hanya sediakan dalam bentuk e-sijil. Dan seterusnya, bahan-bahan yang lain yang diperlukan dalam program ini adalah belon, getah, air mineral dan juga hamper. Untuk belon kami beli sebanyak 2 paket. Satu paket mempunyai lebih kurang 20 biji belon, dan juga getah dapatkan daripada Eco RM2.40. Kami ambil sebanyak 2 paket untuk diikat kepada belon. Air mineral sebanyak 4 karton, 24 botol dengan 4. Untuk hadiah hamper, satu hamper nilainya adalah RM50. Jadi jumlah untuk kos program kami sebanyak RM228.80. Okey, untuk penilaian pula, terdapat 4 elemen yang dikenal pasti iaitu thinking skills, adaptability, communication skills,
teamworking and leadership skill. Bagi thinking skills, atribut dapat dikenalpasti berjaya apabila pelajar mampu berfikir secara kritis terhadap syarat dan peraturan permainan. Manakala untuk adaptability pula, atribut dapat dikenalpasti berjaya apabila pelajar dapat memahami dan mengikuti kehendak permainan. Seterusnya adalah communication skill, di mana atribut dapat dikenalpasti berjaya apabila pelajar mampu menyuarakan pendapat mereka terhadap sesuatu perkara. Dan akhir sekali ialah teamworking and leadership skill. Atribut dapat dikenalpasti berjaya apabila ada pelajar dapat menjadi ketua dan bertanggungjawab terhadap ahli pasukan mereka. Jadi, kenapa program ini penting? Program ini penting untuk memberi sesuatu atau pengalaman kepada peserta. Peserta yang menyertai dapat mencapai matlamat program dengan sempurna. Program ini juga dapat membentuk kemahiran yang diperlukan kepada peserta seperti aspek rohani, jasmani, emosi dan intelek. Akhir sekali, peserta akan dapat meningkatkan atribut kemahiran berfikir, komunikasi, kebolehsesuaian dan kerjasama pasukan. Jadi, kesimpulannya, aktiviti yang dianjurkan adalah berlainan dengan aktiviti yang sering diadakan di UTM seperti UTM Games, Suspend dan sebagainya. Selain daripada peserta, penganjur juga dapat meningkatkan atribut mereka. Oleh yang demikian, diharapkan program ini dapat diluluskan dan mendapat sambutan ramai. Diharapkan juga program ini akan berjalan dengan baik dan mencapai objektif program. Sekian, terima kasih. Hai, hello. Jadi hari ini kita akan bermain game Bola Ku Belomu Jua. Jadi dalam permainan ini memerlukan 5 orang pemain dalam satu pasukan. Jadi satu orang akan menjadi goalkeeper dan lagi 4 orang akan menjadi penyerang. Dalam permainan ini kita memerlukan belon dan juga bola. Nawara sebagai goalkeeper. Bola!